Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Belum sempat Parlimen bersidang yang dijangka bermula pada 26 Julai, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi dalam sidang medianya mengumumkan bahawa parti itu telah menarik balik sokongan serta-merta terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan menggesa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berundur secara terhormat. UMNO menyenaraikan 7 kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam memenuhi semua garis panduan yang dikemukakan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT pada 11 Mac 2020 sebagai syarat meneruskan sokongan. Menurut UMNO, Kerajaan Perikatan Nasional, pertama, gagal menangani pandemik COVID-19 secara berkesan. Rakyat dikurung secara sia-sia selama hampir 6 bulan tanpa pembelaan yang sewajarnya. Kedua, menyalahgunakan darurat untuk muslihat politik hingga memudaratkan rakyat dan ekonomi negara. Ordinan darurat membebankan rakyat dengan pelbagai komponen bersifat dui standard dan melampau. Ketiga, memandulkan segala amalan demokrasi semak dan imbang yang menjamin hak dan suara rakyat terbela, terutamanya dalam memantau segala inisiatif kerajaan menangani pandemik COVID-19 termasuk aspek perbelanjaan, perolehan dan segala usaha vaksinasi. Keempat, gagal menguruskan bantuan dan tuntutan rakyat secara berkesan untuk semua peringkat dan kategori. Ini termasuk tuntutan moratorium 2.0 tanpa cas atau faedah terakru dan ia tidak dipanjangkan kepada agensi-agensi kerajaan yang lain. Manakala yang kelima, gagal dalam menguruskan kebajikan rakyat hingga berlaku peningkatan serius dalam permasalahan sosial seperti kes bunuh diri. Gerakan Bendera Putih adalah satu contoh manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kerajaan untuk menyantuni keperluan rakyat yang amat susah, tertekan dan terdesak. Keenam, gagal mengurus kestabilan politik dan ekonomi hingga mewujudkan ketidakyakinan pelabur terhadap kemampuan menguruskan negara dan pandemik. Indeks pengendalian COVID yang dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 buah negara ekonomi utama. Dan yang terakhir, ketujuh, memperkotak-katikkan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan raja-raja pemerintah hingga terpaksa berulang kali mengeluarkan kenyataan media dan titah menghadap supaya Parlimen dibenarkan bersidang dan membahaskan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara. Justru UMNO mendesak agar Mahyadin dapat berundur secara terhormat bagi membolehkan seorang Perdana Menteri baharu dilantik untuk satu tempoh yang terhad tegas zahid. Bagaimanapun, mesyuarat MKT juga mempertegaskan pendirian sebagaimana yang telah diputuskan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 untuk tidak sesekali menyokong sebarang usaha mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP Pakatan Harapan. Sebenarnya, kesemua 7 isu yang disebut oleh Zahid itu sudah lama dibangkitkan oleh pemimpin Pakatan Harapan dan rakyat Malaysia. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata, keputusan MKT UMNO untuk menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional menimbulkan satu persoalan undang-undang dan krisis perlembagaan sama ada Malaysia sekarang mempunyai kerajaan yang sah atau sebaliknya. Faiz berkata, UMNO yang memiliki 38 orang ahli parlimen Dewan Rakyat telah menyebabkan Kerajaan Perikatan Nasional hilang majoriti dengan hanya dimiliki 77 orang ahli parlimen. Jumlah 77 ini jauh daripada jumlah threshold 111 mengikut perkara 43/2 dan -4 Perlembagaan Persekutuan untuk membentuk sokongan majoriti. Secara teknikal, Kerajaan Perikatan Nasional telah jatuh kerana asas sesebuah kerajaan bergantung kepada keabsahan Perdana Menteri yang perlu mempunyai keyakinan majoriti seperti kehendak perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Secara undang-undang pula, majoriti yang dimiliki oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin masih tergantung selagi mana tiada pengumuman rasmi jumlah ahli Parlimen UMNO yang menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional kerana perkara 43 Perlembagaan Persekutuan menyebut tentang sokongan ahli parlimen dan bukannya parti politik yang diwakili mereka. Secara politik pula, Tan Sri Mahyadin telah diberikan isyarat jelas
bahawa Parti Gabungan Kerajaan Perikatan Nasional telah menarik sokongan terhadap beliau. Maka secara politik dan moralnya, beliau perlu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, kata Faiz yang juga seorang peguam. Beliau menjelaskan bahawa keabsahan majoriti seseorang ahli parlimen perlu diputuskan di dalam parlimen seperti mana Presiden kes Stephen Kalong Ningkang. Namun Presiden kes Datuk Seri Nizar, majoriti boleh ditentukan di luar parlimen. Menurut Faiz memandangkan yang di-Pertuan Agong telah bertitah supaya parlimen bersidang segera, maka penting dan wajib parlimen dibuka secepat mungkin dan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri hendaklah dijadikan urusan pertama. Usul ini boleh dibawa ahli Parlimen PAS yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan yang pernah mengemukakannya terhadap Tun Dr. Mahathir ketika Pakatan Harapan memerintah satu ketika dahulu, katanya. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir itu menegaskan bahawa Perdana Menteri adalah institusi perlembagaan dan seharusnya keabsahan dibuat mengikut perlembagaan persekutuan. Jika Perdana Menteri Israel dan Sweden berani untuk diuji keabsahan di Parlimen, Tan Sri Mahyadin perlu juga berani mengambil langkah sama supaya keluhuran undang-undang dan perlembagaan dijunjung dan institusi demokrasi dipelihara, ujarnya. Bila menyarankan agar Perdana Menteri meletakkan jawatan secara terhormat. Negara perlu dipulihkan dan bukan masanya lagi berpolitik untuk kepentingan parti atau peribadi. Pakatan Harapan sebagai blok terbesar seharusnya diberikan peluang oleh ahli-ahli parlimen lain untuk mengambil alih pentadbiran negara demi kemaslahatan rakyat yang kini sengsara akibat kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, dalam riuh rendah keluar dari Perikatan Nasional, nampaknya UMNO masih mengigau takutkan DAP. Tidakkah mereka sedar tindakan itu hanya menyambung hayat kerajaan semasa yang UMNO kata gagal ini? Cukup-cukuplah bermain wayang. Rakyat sedang menderita. Tunjukkan bahawa kalian wakil rakyat yang bertanggungjawab kepada rakyat.